Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 22 September bersama saya, Bu Mawin. Sarawak melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN telah membuat persiapan rapi untuk menghadapi musim tengkujuh timur laut akan datang yang diramalkan membawa hujan lebat dan ribut petir. Pengerusi JPBN Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, monsun tersebut dijangka melanda Sarawak mulai Disember tahun ini hingga Januari tahun depan. Dato' Amar Douglas selepas mempengerusikan mesyuarat secara dalam talian berkaitan persiapan Sarawak mendedahkan perbincangan untuk merancang persiapan JPBN dengan semua pentadbiran peringkat bahagian, jabatan dan badan berkaitan seluruh negeri telah dilakukan. Menerusi kenyataan media, beliau menambah Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mengenal pasti 310 lokasi titik panas banjir seluruh negeri selain 97 lokasi yang mana perhubungan jalan raya paling terdedah untuk terputus hubungan. Seramai 1,590 anggota jabatan berkenaan akan bertugas semasa tempoh monsun tersebut dan dibantu 9,187 ahli bomba komuniti dan 8,624 ahli pasukan tindak balas kecemasan komuniti. Manakala bagi pasukan polis Diraja Malaysia, kira-kira 1,663 anggota akan terlibat. Sebanyak 631 pusat pemindahan yang mampu menampung 188,360 penduduk terjejas di sekolah dan pusat komuniti juga telah disediakan. Jabatan Kebajikan Masyarakat pula telah menyediakan depo stok makanan dan keperluan lain serta catering makanan. Seramai 1,971 pegawai dan sukarelawan sedia membantu di pusat pemindahan. Pengawal Pantai Sarawak yang baru ditubuhkan juga turut menyertai 6 pemintas, 6 perahu panjang dan 100 anggota. Dalam pada itu, kursus 3 hari akan diadakan di Sibu bulan depan bagi memantapkan persediaan pelbagai pihak terlibat. Dato' Amar Douglas turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ismail, Sultan Johor kerana sudi menyumbangkan 6,400 buah khemah kepada JPBN yang merupakan program di bawah Yayasan Sultan Ibrahim Johor. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng semalam telah menerima kunjungan hormat daripada pemangku pengarah cawangan khas Polis Diraja Malaysia Dato' Baharudin Ahmad yang baru dilantik pada Ogos lalu. Bercakap kepada pemberita, Dato' Baharudin memberitahu perjumpaan itu adalah bagi menerangkan peranan serta matlamat cawangan khas Malaysia dalam menjamin keselamatan di negeri ini. Dalam pada itu, beliau juga memberi khidmat nasihat kepada Premier Sarawak berkenaan aspek keselamatan awam dalam persiapan menghadapi pilihan raya nanti. Ini termasuk etika penggunaan media sosial ketika berkempen agar tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan awam serta kelangsungan proses pilihan raya. Berhubung dengan keselamatan negeri Sarawak, matlamat saya sebagai pengarah cawangan khas ingin menyatakan bahawa kepentingan untuk memastikan rakyat selamat keluar dalam pilihan raya yang akan datang ini adalah amat penting untuk memastikan bahawa hak rakyat untuk mengundi itu dapat dinyatakan dengan seberapa ramainya orang selamat untuk keluar mengundi. Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dato' Abdullah Saidul yang turut bersama rombongan kunjungan hormat tersebut pula berkata aspek keselamatan awam sentiasa menjadi keutamaan dan beliau berharap semua parti politik yang bertanding akan menjaga etika masing-masing terutamanya menerusi platform media sosial. Kadar jenayah di Miri bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini menunjukkan penurunan ketara sebanyak 51% berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Namun, Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexander Nagacabu menasihati masyarakat supaya sentiasa berwaspada dan tingkatkan keselamatan masing-masing. Supaya tidak
Ke arah itu, katanya, kerjasama polis dan masyarakat perlu sentiasa dipertingkat untuk membanteras jenayah di Miri. Tambahnya, pihaknya akan menggandakan program Hari Bersama Pelanggan agar masyarakat dapat menjadi mata dan telinga polis menyalurkan maklumat. Beliau berucap demikian pada Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri bagi bulan September di Padang Kawat IPD Miri. Pada perhimpunan itu, ACP Election turut menyampaikan sijil penghargaan kepada John Zai kerana telah membantu polis menahan suspek yang terlibat dalam kes ragut di Taman Tunku Miri baru-baru ini. Turut menerima sijil penghargaan 14 penerima terdiri daripada anggota lain-lain pangkat dan kaki tangan pentadbiran IPD Miri. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah mengagihkan zakat sejumlah 50.58 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini kepada golongan asnaf yang berhak. Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata jumlah tersebut telah diagihkan menerusi 4 program utama. 4 program tersebut adalah program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Saya yakin dan percaya mungkin hampir 80 atau 90 juta akan kita agihkan dalam tahun ini untuk bantuan kepada masyarakat. Beliau memberitahu pemberita pada majlis menyerahkan bantuan kepada 7 orang penerima asnaf yang layak bertempat di Pejabat TBS bahagian Sarike, turut menzahirkan penghargaan dan berterima kasih kepada pembayar-pembayar zakat kerana memberi kepercayaan kepada TBS dalam menguruskan pengagihan zakat ini. Keterangkuman. Raikan kesejahteraan. Raikan perpaduan. Raikan keluarga Malaysia. Kita teguh bersama. Bersua kembali. Pengesanan awal kanser payudara dalam kalangan wanita melalui pemeriksaan sendiri atau saringan mamogram berkala memainkan peranan penting. Pakar bedah payudara dan endokrin Hospital Umum Sarawak HUS Dr. Aminur Hafiz Maliki berkata ini agar pengesanan peringkat awal dapat dibuat sekaligus rawatan segera boleh diberi. Buat pengesanan awal. Bila dapat pengesanan awal, kita dapat memberi rawatan awal. Peluang sembuh sangat tinggi. Itu yang kita nak ubah. Dr. Aminur berkata demikian kepada RTM di Kuching. Sementara itu, beliau juga memberitahu Unit Pembedahan Payudara dan Endokrin HUS akan menganjurkan Pink Charity Run 2022 pada 16 Oktober depan bersempena dengan Bulan Kesedaran Kanser Payudara yang disambut sepanjang Oktober. Dr. Aminur yang juga timbalan pengerusi penganjur larian amal itu berkata pihaknya menyasarkan lebih 500 peserta menyertai larian amal sejauh 3 dan 5 kilometer itu untuk memberi kesedaran terhadap bahaya kanser payudara dalam kalangan masyarakat. Tambahnya lagi, larian amal yang akan diadakan di perkarangan bangunan lama Dewan Undangan Negeri di Petrajaya turut akan disertai bekas pesakit kanser payudara. Selain daripada hadiah medal kepada peserta, turut diadakan aktiviti cabutan bertuah, zumba dan aktiviti untuk kanak-kanak. Larian amal itu turut diadakan secara virtual melibatkan kategori larian sejauh 5 km. Orang ramai yang ingin menyertai larian tersebut boleh mendaftar di laman sesawang tertera sebelum tarikh tutup pada 13 Oktober. Peka dan kreatif dalam mencipta produk daripada bahan terbuang dan kitar semula. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Pendidikan dan Pembangunan Komuniti Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Frederick Lalong Ngilo berkata, ia bagi meningkatkan kebersihan alam sekitar. Ujar beliau dengan inovasi tersebut, ia mampu menceriakan suasana sekaligus menghindarkan alam sekitar daripada tercemar selain meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Menghasilkan
bahan daripada bahan terbuang ini kepada sesuatu yang dapat menceriakan alam sekitar berbanding daripada membuang bahan-bahan tersebut. Maka dengan program ini dia dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk mencipta perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang daripada hasil inovasi masing-masing. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa majlis Carefully Recycle Everything dan pertandingan reka cipta bahan terbuang di Gelanggang Futsal Batu Biah, Limbang. Seramai 3,000 warga emas dijangka terlibat dalam aktiviti senam aerobik yang berlangsung secara serentak di semua bahagian di Sarawak bersempena sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan 2022 peringkat negeri yang akan diadakan di Bintulu pada 1 Oktober depan. Kenyataan media Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak memaklumkan acara tersebut yang merupakan pengisian utama sambutan berkenaan bakal dinobatkan dalam Malaysia Book of Records. Selain itu, aktiviti penanaman pokok juga akan diadakan di kesemua 12 bahagian bagi menyokong inisiatif kerajaan dalam menjayakan program 100 juta penghijauan Malaysia. Sambutan yang bertemakan daya tahan dan sumbangan warga emas diadakan berpandukan kepada konsep memberi kesedaran tentang persediaan bagi menghadapi cabaran negara tua yang bakal dihadapi oleh Malaysia. Ini termasuk persediaan daripada aspek kesihatan, ekonomi dan kebajikan bagi memastikan keharmonian warga emas sentiasa terjamin. Sarawak diyakini mampu menempatkan diri dalam kelompok 5 terbaik pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-20 Kuala Lumpur yang sedang berlangsung kini. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menzahirkan keyakinan tersebut berdasarkan kedudukan kontingen Sarawak yang kini berada di tangga ke-6 dengan mengumpul 16 pingat emas, 20 perak dan 29 gangsa. Tambahnya, Sarawak masih berpeluang menambah koleksi pungutan pingat berikutan terdapat beberapa acara sukan yang berpotensi untuk menyumbang pingat. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Sekretariat Sukma Sarawak di Kuala Lumpur. Datuk Seri Abdul Karim juga mendedahkan postmortem akan diadakan selepas Tamasya Sukma ini bagi mengenal pasti kesilapan dan kekurangan pasukan agar semua pihak dapat berusaha meningkatkan prestasi di Sukma akan datang. Turut hadir dalam sidang media tersebut timbalannya Datuk Gerald Rentab Jabu. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 22 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.